Selamat sejahtera dan selamat datang kepada seminar hari ini iaitu STPD 2013 Sejarah dan Falsafah Sains Semester 2 2020-2021 Set 1 yang bertajuk Kemajuan Sains didorong oleh tujuan ketenteraan dan peperangan. Nama saya Siva Rahman Raja Manikam, matris nombor A171920 dan rakan saya Pravin Balasubramaniam, matris nombor A172186, kedua-duanya daripada kursus pengajar genetik yang akan mempengaruhi pandangan peribadi kami dalam tajuk ini. Nama pensyarah kami iaitu Dr. Izwan Barudin sebagai penyeli kumpulan dan Dr. Rozirawati binti Awang sebagai penyeli keseluruhan tugasan ini. Perang dunia meninggalkan banyak kesan kepada perkembangan dunia, namun terdapat hikmah di sebaliknya bagi ilmu sains yang mewujudkan sains baharu, misalnya sains nuklear, dari perkajian tenaga nuklear dalam penciptaan bom atom. Walaupun peperangan tamat, pemimpin dunia masih menggunakan hasil kajian tersebut sebagai sumber penjanaan tenaga baru abad ke-21. Saintis turut menjadi aset utama negara dan disatukan di bawah pimpinan pusat bagi pemberian geran pendidikan berkepentingan negara. Sains telah menjadi wadah untuk mencapai kemajuan negara dan hasil pemimpin serta sebagai status negara. Dalam hal ini, perang moden bukan lagi senjata api namun dalam bentuk ekonomi, sosial dan politik. Persaingan antara negara untuk menguasai ekonomi dunia dan perebutan teknologi sebagai pembangkit industri turut adalah sejenis bentuk perang. Sains dan teknologi kebanyakan didorong oleh dua perkara, keperluan dan sumber kewangan untuk menjalankan pendidikan. Peperangan hanyalah satu sumber keperluan yang memungkinkan dan tanpa dana tiadalah akses kepada peralatan mahal. Dalam pembahasan topik ini, terdapat dua objektif. Yang pertamanya adalah untuk mengkaji hubungan antara sains dan perang. Tumpuan diberikan kepada empat aspek iaitu pemberian ketenteraan berpusat, kesan pemberian terhadap hala tuju perubahan teknologi dan sains serta penilaian masalah saintifik atau kebolehpasaran pendidikan. Dan akhir sekali, perubahan struktur kromatik saintifik. Kesemua empat perkara ini memungkinkan tentera dan perang untuk memajukan sains kepada yang dikenali sekarang. Kesemua empat aspek ini adalah saling berkait dan dalam satu peradaan sebagai tindak balas rantai. Sebahagian besar pemberian untuk sains secara langsung dan tidak langsung adalah untuk tujuan peperangan sejak seabad lalu dalam era peperangan. Meskipun definisi peperangan itu sendiri kini berubah dengan interaksi antara negara dan aspek ekonomi, sosial dan teknikal serta politik. Dalam pendidikan cuaca misalnya, kepentingan tentera memainkan peranan yang kuat dan kerana kepentingan keadaan cuaca dan ramalan kepada operasi ketenteraan. Sistem radar cuaca yang dibangunkan menggunakan aplikasi gelombang radio dan signal dari satelit berkuasa tinggi bagi mengesan sebarang anomali di persekitaran turut menjadi pengesan utama ancaman terhadap sempadan negara. Pembiayaan oleh kerajaan bagi hasil pendidikan sebagai geran dapat dikaitkan kepada kepentingan komersial kepada negara dan komuniti sebagai kebanggaan dan aset identiti negara. Pendidikan sendiri tidak lagi mapan tanpa bantuan kerana harga peralatan yang mahal dan seterusnya. Sistem pembiayaan ini telah menjadi salah satu ikutan bagi kerajaan berpusat yang menggunakannya sebagai revolusi bidang sains dan teknologi selama-lamanya. Perang mempengaruhi bukan saja projek saintifik tertentu tetapi juga keseluruhan arah inovasi teknologi. Ini seterusnya mempengaruhi tumpuan berterusan pendidikan saintifik yang pada setiap masa dipengaruhi oleh teknologi semasa. Pembangunan teknologi sebenar ataupun yang berpotensi telah memberi semangat kepada pembangunan teori saintifik sepanjang sejarah sains. Misalnya, bidang inovasi teknologi yang kuat dipengaruhi adalah pengkomputeran. Pada tahun 1940-an dan 1990-an, kepentingan tentera pada komputer terlentang dalam kerja-kerja pengiran untuk menyelesaikan masalah seperti membina senjata nuklear yang lebih cekap dan mereka bentuk strategi pertempuran. Di mana saiz komputer adalah sangat besar dan penciptaan mesin seperti Enigma adalah sangat berevolusi tinggi. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, kepentingan tentera dalam pengiran kompleks masih kekal, namun ini telah menambah kepentingan dan sebagai microprocessor sebagai senjata pintar. Dari senjata nuklear kepada tenaga nuklear kepada komputer pintar untuk pengiran melibatkan logik nuklear dan anti peperangan sebagai pertahanan negara. Oleh kerana tahap pemberian ketenteraan yang tinggi untuk sains dan pengaruh ketenteraan terhadap hala tuju inovasi teknologi, apa yang dilihat sebagai masalah saintifik yang penting walaupun dalam bidang sains tulis asas seperti kimia, fisik dan biologi boleh menjadi berorientasikan kepada kepentingan ketenteraan atau kerajaan sebagai simbol kuasa negara. Keagungan dan nilai kajian saintifik didahulukan berbanding nilai penghayatan sains, di mana setiap penemuan adalah tertakluk kepada kegunaan yang kebanyakan dikaitkan dengan industri, dibayar untuk matlamat peningkatan ekonomi, taraf hidup dan sosial warga negara. Sains tanpa nilai komersial adalah sains yang tidak bernilai dan diperkecilkan, walaupun dah sains abstrak. Dalam hal ini, pemberian geran berpusat kepada universiti bagi merancangkan pendidikan berkepentingan negara, khususnya negara militeri seperti China dan Korea Utara, di mana sains sentiasa dinilai berdasar kebolehpakaian dalam ketenteraan ataupun sebagai persaingan teknologi antara negara maju. Sains mula menjadi satu perniagaan di mana teknik pemasaran diperlukan untuk mendapatkan dana tersebut.
Komuniti saintifik moden adalah badan profesional sepenuh masa yang kebanyakannya bekerja dalam suasana birokrasi universiti, perbadanan atau kerajaan. Sebahagian besar penyelidikan dijalankan oleh pasukan saintis dan dilaksanakan dengan kerahsiaan, terutamanya penyelidikan ketenteraan. Ciri utama sains moden adalah pengkhususan yang tinggi. Tahap pengkhususan yang tinggi memastikan bahawa kebanyakan saintis mempunyai kapasiti rendah untuk bergabung dengan masyarakat umum untuk menekankan pengalihan semula arah penyelidikan ke arah sains sebenar yang bebas dari kepentingan individu. Sains telah makmur dari segi kewangan oleh pembiayaan kerajaan, tetapi terpaksa pakai arahan dan keperluan organisasi yang serupa kerajaan iaitu birokrasi dan segalanya adalah demi kepentingan negara. Dalam perbahasan ini, kita dapat melihat kesesuaian tentera dan pertempuran dalam kemajuan sains, terutamanya berdasarkan penyelidikan. Dengan membandingkan pencapaian dalam bidang kesihatan manusia antara era perang dan usia kedamaian, topik mengenai sama ada sains maju dengan tujuan ketenteraan dan peperangan dapat dibincangkan secara peribadi. Selain daripada kemajuan sains berkaitan dengan senjata dan teknologi terkenal semasa perang yang lalu, setiap satu juga telah menghasilkan kemajuan yang ketara dalam bidang perubatan. Beberapa kemajuan ini benar-benar inovatif kerana keadaan yang berlaku terutamanya semasa perang. Ada yang telah memperluaskan penemuan baru yang belum menjadi perkara biasa dalam amalan awam. Kewujudan Persatuan Bulat Sabit Merah juga dimungkinkan daripada impak kerosakan dan kecederaan pada manusia ketika peperangan. Penggunaan pemandu ambulans sukarelawan yang keluar ke medan perang semasa pertempuran untuk mengangkut yang cedera bagi menerima rawatan perubatan dengan ketara meningkatkan kadar kelangsungan hidup. Pada tahun 2000, saintis dengan projek PGM atau Projek Genom Manusia Antarabangsa keluarkan draft genom manusia yang kasar kepada orang ramai di internet. Pemetaan genom manusia adalah perlumbaan yang melibatkan masa dan wang yang bermula pada tahun 1990 dibiayai oleh kerajaan. Ia mengeluarkan data kepada orang ramai setiap hari kerana ia membina teknologi dan genom haiwan yang dipetakan. Melalui penyelidikan genomik, saintis mendapati bahawa konsep rawatan kanser dapat berubah selama-lamanya, menukar apa yang sering menjadi penyakit maut kepada penyakit kronik. Sebelum ini, keperluan ketenteraan dan ancaman perang sering menjadi fokus utama kerajaan di sebalik setiap dana berpusat melalui kumpulan saintis yang mendedikasikan demi negara mereka. Kini, dunia tidak lagi diancam peperangan berskala besar dan bidang sains tetap berkembang maju dengan pesat dalam bentuk perang moden dari aspek ekonomi dan sosial. Cuma motifnya berubah dan definisi peperangan mungkin perlu diperbaiki seiring dengan pergerakan dunia. Berikut adalah senarai rujukan yang telah digunapakai untuk pembentangan ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.